Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OK，大家晚上好，欢迎收看今天晚上的节目。Minta maaf, saya rasa ramai sahabat yang tak faham apa yang saya sebut tadi. OK, tak apa, kita semula. Selamat datang kepada program kita, iaitu program Makcik Dakwah. Seperti biasa, kita bersiaran langsung pada setiap hari Rabu pukul 8 malam. Jadi saya percaya ada sahabat-sahabat mungkin yang kali pertama, mungkin waktu scroll Facebook ataupun TikTok kebetulan nampak ada program ni. Mungkin anda tak tahu apa program ini sebenarnya. Jadi, dalam rancangan ini program santai je di mana saya dan juga sahabat saya, Bro Azim, kami akan berkongsi pengalaman kami ketika kami membuat street dakwah ataupun dakwah jalanan. Jadi kami akan berkongsi jugalah video-video perbualan kami bersama dengan prospek yang kami jumpa di jalanan, dan di situ kami akan membuat sedikit analisis bagaimana kita boleh berbuat dakwah kepada prospek ataupun dari segi menjawab soalan. Mungkin ada persoalan yang pernah dikemukakan oleh mungkin sahabat-sahabat yang pernah membuat dakwah. Mungkin ada persoalan yang sama dengan apa yang kami pernah jumpa. Jadi di situlah kami berkongsi cara nak menjawab, cara kita nak memikirkan bagaimana cara terbaik dalam menjawab sesetengah persoalan yang dikemukakan oleh prospek. Jadi sebelum kita mula, jangan lupa sahabat yang sedang menonton untuk kongsikan siaran langsung pada malam ni kepada sahabat anda, kepada ahli keluarga anda, kepada media platform lain supaya kita sama-sama dapat mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini. Tak panjang perkongsian kita, bagi sahabat yang biasa menonton, kita hanya membuat perkongsian selama 30 minit. Jadi insyaAllah dalam masa ini kami akan cuba membuat perkongsian sebaik mungkin. Okey, jadi mungkin sahabat yang pernah menonton ada nampak sesuatu yang berbeza pada hari ini. Apa dia? Ya, dari segi pakaian. Hari ini saya berpakaian yang berbeza dengan sebelum ni. Hari ini saya berpakaian Cina, dan juga hari ini Bro Azim juga dia berpakai pakaian lebih kurang dengan saya. Betul Azim? Ya, betul lah. Ya. Jadi kenapa hari ini beza sangat? Dia bila kita pakai ni sebab maksudnya prospek kita hari ni kita akan fokus pada perbincangan kita kata prospek yang Cina lah. Oh, okey. So ada benda menarik yang kita akan bincang pasal prospek ni. Sebab kalau tengok memang banyak orang bagi respon yang sangat-sangat macam-macam respon bila prospek ni. Yang mana prospek ni dia adalah seorang anti Cina yang mana saya jumpa waktu dekat Sri Dakwah dah boleh kata beberapa tahun yang lepas. Jadi perbincangan tu dia memang ringkas mudah je, tapi menariknya pasal anti ni dia ada kita kata banyak dia menimbulkan pelbagai perspektif ataupun macam salah faham juga terhadap orang Islam. Jadi benda tu yang dia jadi menarik lah. Jadi sebab itulah hari ni saya dengan Abang Dadam kita berpakaian seperti kita kata pakaian tradisional orang Cina lah. Ya, pakaian ni nama dia Tang Chuang. Tang Chuang. Ya, yang ni adalah biasanya kalau kita katakan lihat sejarah dia mula famous pada akhir dinasti Qing. Maksudnya dalam tahun 19 lebih dah. Okay. Jadi tanpa meninggalkan masa, jadi kita boleh menonton video kita pada malam ni, dan dari sana kita akan buat sedikit analisis bagaimana kita boleh membuat dakwah. Saya nak tanya. Ya. Awak Melayu ke? Saya Melayu. Tapi awak Melayu apa saya awak boleh masuk ini? Masuk ini apa? Masuk Cina. Cina. Okey, sebenarnya kalau masuk Islam dia bukannya masuk Cina ataupun masuk Melayu. Islam ni dia untuk semua bangsa. Kalau contoh Chinese masuk Islam pun, you bukan tukar jadi Melayu pun. Macam you tengok ini saya punya kawan, nama dia Fidas Wong. Dia Cina. Ini kawan saya ni Adam Tan. Dia Tan juga Cina. Ya. Tapi dia masih lagi Cina, dia masih lagi cakap Mandarin. Ya. Dia pun balik rumah, dia pun sambut Chinese New Year. So dia masih lagi Cina. So dia tak ada ubah pun. Saya pun walaupun saya Melayu, saya ada baju Songfu. Saya pun ada baju kurta yang daripada India pun. Awak rumah parents tak marah ke? Tak. Sebab kalau you masuk Islam, dia bukannya you tukar bangsa. You tak tukar. You masih lagi you punya bangsa. You masih boleh pakai macam ni. Macam Chinese. Boleh bercakap Mandarin pun. Nanti pun you cakap bahasa Melayu. You tak ada pun masuk Melayu kan? Ya. You masih lagi Chinese. So sama juga. Sebab saya pun kat universiti saya belajar Mandarin. Tapi tak jadikan saya Cina pun. So dia tak ada apa-apa ubah kat situ lah. Cumanya kita kata yang ubahnya adalah you sembah pada Tuhan yang cipta kita semua. Sebab dalam Islam kita percaya Tuhan tu ada satu je yang cipta kita semua ni.
Tuhan suruh sembah pada dia je. You jangan sembah benda lain. Tuhan kata you kena buat baik pada orang, you jangan aniaya orang. Itu benda yang perlu kita ingatlah kan. Ya, itu video perkongsian Azim bersama dengan makcik yang comel tu, saya boleh kata. Jadi menarik bila dia sebut, awal-awal lah itu yang menarik perhatian saya. Bila dia sebut tentang Brother Azim ni nampak masuk Cina. Betul lah. Itu yang bila saya tengok balik video ni, saya teringat balik beberapa hari yang lepas lah. Sama ni, apa yang berlaku pada beberapa hari lepas, ada seorang akak ni lah, saya tak nak sebut nama dia lah. Dia kata, dia cakap kat saya, dia kata, Azim, saya ingatkan selama ni you Cina. So saya pun balik cakap, kat mata mana saya Cina kan. So, mata pun tak sama. Jadi dia macam, bila saya tengok balik video ni, saya pun macam tertanya lah, kenapa especially kita tak anti tu lah, dia fikir saya masuk Cina. Sebab biasanya kita dengar apa, kalau masuk Islam, masuk Melayu. Itu yang biasa dengar. Ataupun ada satu lagi term dalam bahasa Hokkien, saya pun orang Hokkien, jadi tahulah sikit-sikit bahasa tu. Mereka panggil sebagai Jip Huan. Jip tu maksudnya masuk, Huan tu merujuk kepada orang Melayu. Jadi itu antara stereotip yang biasa saya dengar lah. Adalah bila ada orang masuk Islam, mereka akan kata macam masuk Melayu. Jadi betul. Itu antara kali pertama lah saya dengar orang akan guna perkataan masuk Cina ni. Betul lah. Itu pun saya pun first time saya dengar. Sebab tu kalau perasan dekat video tu, saya macam blur sikit, saya pending sikit. Sebab apa? Saya cuba faham apa yang anti tu cuba nak sampaikan. Tapi bila dia kata masuk Cina tu, barulah saya faham, okey, dia ada salah faham kat situ lah. Dia kenapa ada timbul tu mungkin sebab saya bagi dia pamphlet kita kata dalam bahasa Mandarin. Jadi mungkin kat situ dia ingatkan saya masuk sebagai jadi orang Cina lah kan. Jadi ini satu salah faham yang mungkin kita boleh mungkin ada boleh macam kongsi kepada kita lah. Kenapa di kalangan, sebab kita perasan benda ni macam memang banyak berlaku di kalangan orang Cina lah kan. Dengan mana dianggap kalau masuk Islam maksudnya masuk Melayu ataupun kita tukar bangsa tu sendiri kan. So ada orang rasa macam kenapa dia ada that kind of kita kata pandangan tu sendiri. Sebab kalau kita nak kata pandangan ni sebenarnya dia berlaku di konteks Malaysia saja. Sebab kalau kita kata kat China, mereka tak ada konteks macam tu. Sebab kita tahu kat China ramai orang juga yang beragama Muslim. Yang kita panggil Cina Muslim. Memang dia kelahiran adalah bangsa Cina dan dia memang Muslim. Tapi konteks tu dia berlaku kat Malaysia, kita boleh nampak adalah antara dari segi budaya lah kat Malaysia itu sendiri. Sebab kita tahu antaranya majoriti orang Malaysia 60% lebih adalah orang Melayu yang beragama Islam pada masa yang sama. Nah itu antara juga kita kata dalam definisi perlembagaan persekutuan yang menyatakan orang Melayu adalah orang yang beragama Islam. Betul. Jadi benda tu dia jadi satu, kita kata macam matematik lah, dia jadi satu equation lah. Islam sama dengan Melayu, Muslim adalah Melayu. Betul. Dan itulah majoriti di Malaysia. So kebiasaannya orang akan nampak dari segi bangsa dengan agama ni dia jadikan sama sebenarnya. Itulah saya teringat dengan kalau beza kalau kita tengok pada sesi-sesi contohlah ada orang masuk Islam pada kita zaman 90-an dan sebagainya. Kalau perasan bila ada orang nak masuk Islam, kalau especially kalau untuk lelaki dia akan pakai apa? Dia akan pakai songkok, dia akan ada pakai baju Melayu kan. Kalau perempuan tu kita fahamlah kenapa dia pakai tudung. Sebab apa? Dia nak jaga aurat. Tetapi kalau macam lelaki ni kita boleh nampak dia akan pakai songkok, dia akan pakai baju Melayu kan. Jadi kat situ yang saya rasa menjadi faktor jugalah kan. Betul. Orang ingat macam dia dah masuk Islam dia kena ikut budaya Melayu. Betul. Tapi itulah itu yang salah faham yang kalau tengok daripada video tu saya cuba nak explain pada dia yang bila masuk Islam tu ataupun tak kisahlah mana agama pun sekalipun, kalau seseorang tu dia pindah ke agama lain, itu tak bermaksud bahawa dia ada berlaku perubahan kita kata bangsa kan. Tapi kita boleh nampak secara khususnya salah faham ni memang dia akan muncul bila mana ada orang Cina dia pindah ke kita kata pindah tukar agama Islam lah. Itu yang dia akan biasa ingat tukar jadi Melayu. Mungkin sebabkan juga ada beberapa adat kita kata adat budaya yang bagi mereka rasa orang Cina dah tak boleh buat. Sebagai contoh mungkin dia akan associatekan dengan contoh kalau orang Cina ni dia akan ialah mungkin kita kata boleh makan khinzir kan ataupun kita kata dia boleh minum arak, tapi kita tahu dalam Islam benda tu tak boleh kan. Jadi mungkin dengan masuk Islam tu mereka perlu tinggalkan kita kata antara benda yang
penting bagi dalam kehidupan dia orang tu, benda yang dah lama dia orang amalkan tu. Jadi itu mungkin salah satu sebab lah kot kan dia Ya, orang mereka macam pilih jadikan Al-Quran. budaya dengan agama tu sama. Mm-mm. Contoh macam Aziz kata dari segi pemakanan, tak boleh makan khinzir, tak boleh minum alkohol. Mm. Itu bukan budaya Melayu. Itu adalah budaya ataupun kita kata hukum, peraturan yang berada di dalam agama Islam itu sendiri. Sebab tu kita pentinglah kita jangan samakan agama dengan budaya itu sendiri. So, Betul. kalau kita lihat contoh, bukan saja kita kata orang non-Muslim India mereka ada satu pandangan tentang Islam ni sama dengan Melayu. Tapi kita kata salah faham ni, sebenarnya kalau kita lihat dari orang Muslim sendiri, kadang-kadang kita pun ada salah faham kepada agama yang lain. Betul. Contoh macam kita, dia jadi macam satu stereotip lah. Betul. Bila kita kata kita cakap orang Cina, dia confirm dia akan kata dia ni agama Buddha. Buddha, Kan? betul. Kalau dia orang India, dia masa dia beragama Hindu. Kan? Kalau orang Melayu, masa Islam lah kan. Jadi kita boleh nampak benda tu dia bukanlah satu benda yang pelik. Kalau ada yang di kalangan non-Muslim dia pandang orang masuk Islam tu dia tukar agama, kita kata tukar bangsa. Tapi kita sini pun, orang Islam kita pun, kita ada salah faham tu. Kita dah buat macam satu generalize, satu stereotip kat situ kan. Sedangkan saya kalau ikutkan pengalaman saya bila kita belajar pasal adat budaya ataupun kepercayaan orang Cina ni, sebenarnya orang Cina ni ada pelbagai kepercayaan. Betul. Kan? Sebab kalau kita kata, yelah, selalu bila tanya masyarakat Cina dia akan kata Buddhism. Dan Betul. saya sendiri dulu bila orang tanya saya akan kata agama Buddhism. Tapi kalau kita lihat secara practically, dia bukan sahaja tak semudah itu. Bukan Buddhism saja. Dia sebenarnya ada ajaran-ajaran, contoh ajaran Confucianism, ajaran Taoism dan pengamalan agama ni dalam masyarakat Cina dia sebenarnya bukan, kita tak boleh lihat kepada Buddhism itu sendiri. Walaupun mereka akan kata mereka beragama Buddha. Tapi kita kena lihat juga dari segi pemikiran dia, dari segi kepercayaan dia. Mungkin dari segi nama dia kata dia Buddhis, tapi dari segi pengamalan sebenarnya dia adalah campuran beberapa ajaran ataupun beberapa pemikiran yang berbeza. Sebab tu bila kita kata kita nak mengenal masyarakat Cina ni, kita kena buang jugalah salah faham yang kita anggap orang tu bila dia masyarakat Cina dia mesti beragama Buddhism. Tak Betul. semestinya. Betul. Sebab tu kita kena jelaslah agama budaya ni dia benda yang berlainan. Budaya masyarakat Cina ada budaya dia, agama pun dia ada agama yang berbeza-beza di situ. Ya, betul lah. Sebab tu dia penting je untuk kita nak asingkan tu sebab apa? Supaya at least kita pun sendiri kalau contoh ada anda yang berlaku dalam situasi macam tu, sekurang-kurangnya anda pun boleh explain macam mana nak explain pada diorang, kita kena asingkan antara agama dengan bangsa tu sendiri. Kan? Maksudnya tak kisah lagi bangsa apa, you boleh jadi dalam agama tersebut. Khususnya kita kata dalam agama Islam lah. Kita tak kata untuk agama lain. Sebab ada serta-serta agama memang dia hanya khusus untuk bangsa tu. Kan? Sebagai contoh kita kata agama kita kata Yahudi. Yang mana siapa-siapa yang tak lahir sebagai bangsa Yahudi, maka dia tak boleh nak declare diri mereka sebagai orang Yahudi. Kan? Jadi untuk agama Islam kita tahu bahawa Islam tu dia adalah menyeluruh untuk semua kita kata bangsa, untuk semua orang, dan sesiapa yang nak terima kebenaran tu, maka Islam tu bukan hanya khusus untuk especially kita tahu untuk orang Melayu. Kalau kat Malaysia ni orang kata Melayu lah. Tapi kalau macam dekat luar negara, biasa kita akan dengar adalah dia punya stereotip adalah Islam tu adalah Arab. Islam tu adalah orang Arab. Sebab tu kenapa ada macam tu? Sebab apa? Dia tengok orang Islam ni pakai baju jubah, pakai Arab, pakai serban kan. Lepas tu kalau perempuan ada yang pakai nikab dan sebagainya. Jadi itu pun dia timbul satu kita kata salah faham lah. Jadi penting untuk kita explain pada diorang, pada masyarakat bahawa kita kena asingkan. Dan macam Adam katalah, kita sendiri pun sebagai seorang Muslim, kita pun kena bezakan. Jangan kita stereotip, semua Cina maksudnya Buddhis. Sebab saya pun ada dengar, ada jumpa macam kalau yang mana yang sahabat yang dah ikuti kami sepanjang kita kata dah 8 episod ni, Adam pun dah ada kongsikan ada beberapa prospek Chinese yang kami dah tunjukkan bahawa ada yang dia dah agama kita kata atheist kan. Dulunya dia agama Buddhis tapi sekarang dah atheist. Maka maksud kat situ kita boleh faham bahawa tak semua dia adalah agama Buddha, tapi dia ada pelbagai kat situlah kan. Itu penting juga kita kena faham definisi agama dengan budaya itu sendiri. Betul. Sebab kita kata budaya tu bangsa lah. Senang kata bangsa ni dia adalah sesuatu yang kita tak boleh ubah. Memang kita lahir itu adalah keturunan kita. Jadi kalau kita faham dari segi
Islam, bila kita kata bangsa itu adalah antara kode Allah yang kita tak boleh ubah. Maksudnya waktu kita lahir pun, kita tak pilih, kita tak isi dalam borang permohonan kepada Allah, ya Allah, aku nak lahir sebagai Cina, aku nak lahir sebagai Melayu. Tak ada. Itu adalah keputusan Allah. Itu hak Allah dalam melahirkan, menjadikan kita berada di dunia ini. Betul. Tapi kalau kita pergi pada agama, itu berlainan. Agama adalah antara benda yang bila kita kata manusia ni kita dicipta, Allah bagi kita kehendak untuk kita membuat pilihan. Nah, antaranya adalah agama. Ya, walaupun kita kata, ya, Allah bagi kita kehendak untuk membuat pemilihan dari segi agama, tapi apa yang dalam Islam sebut, Allah kata, Allah menjadikan manusia ni berbilang kaum. Nah, itu yang Allah sebut, itu adalah qada Allah yang Allah jadikan. Allah jadikan kita berbeza kaum, berbeza suku. Tapi yang seterusnya Allah kata untuk kita berkenalan. Betul. Dan sambungan ayat tu dalam surah Hujurat itu, sambungan ni Allah kata, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, keimanan. So, kita nampak dua konsep Allah sebut dalam ayat ni. Satu tentang bangsa yang Allah dah jadikan, satu lagi dari segi keimanan tu. So, agama adalah sesuatu yang kita boleh buat pilihan dalam kehidupan, tetapi kalau di sisi Allah, kita nak jadi orang yang mulia dari keimanan kita. Bila kita mengiktiraf kewujudan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, kita menyembah Allah, nah itulah yang menjadi kita mulia. Betul. Kita tak kata kita bangsa Cina lebih hebat, bangsa Melayu lagi hebat. Tak kira orang Arab lagi hebat ke. Betul. So, kita tak lihat bangsa sebagai sesuatu yang hebat. Tapi Allah kata, InsyaAllah kalau kita ada keimanan, nah itulah yang jadikan kita orang yang mulia tu. Yalah, macam adalah hadis Nabi lah. Nabi kata apa? Tidaklah orang yang kita kata bukan Arab tu lebih hebat berbanding orang Arab, ataupun orang Arab lebih hebat berbanding dengan yang bukan Arab kan. Jadi hadis tu dia cukup kita kata bagus untuk kita nak reflect lah. Kan? Macam Adam kata, bangsa tu bukan kita yang pilih. Ke ada yang sahabat yang dekat online ni memang cuba kita imbas balik waktu kita kecil-kecil kan, waktu kita dalam perut mak kita kan, ada tak kita isi borang kan, kata ya Allah aku nak jadi orang Cina. Sebab apa? Sebab orang Cina ni dia lebih cerah. Ataupun ada tak yang pilih nak jadi kita kata orang Melayu, sebab apa? Boleh dapat apa bulu putera. Ada tak macam tu kan? Rasanya tak ada kan. Jadi dia ada satu poin yang macam Adam kata lah tadi kan. Bangsa ni bukan satu yang kita kena nak egahkan sangat, sebab apa? Bukan kita yang pilih. Kan? Allah yang pilih, tapi bukan maksudnya kita kena memandang rendah pada bangsa lain, tidak. Tetapi kita kena take pride lah, bukan kita nak memandang rendah pada agama kita kata pada bangsa-bangsa lain. Kan? So itu satu kita kata antara salah faham lah yang ada kan. Ada rasa apa lagi salah faham yang boleh yang kita kata ada dalam masyarakat Cina lah berkaitan dengan especially untuk Islam tu sendiri ataupun bangsa tu. Saya bila lihat dalam video tu anti tu dia ada sebut tentang perayaan. Okay. So biasa orang akan ingat bila masuk Islam ni dia dah tukar bangsa, macam yang tadi sebut tukar bangsa. Nah, satu lagi adalah dari segi adat budaya dia tak boleh menyambut apa-apa jenis perayaan dari segi bangsa dia sebelum ini. Betul kan. Tak boleh nak pakai baju kan tradisional lah tu. Tapi saya pakai baju tradisional. So Azim tak jadi Cina, dia masih saya tak di sini. Walaupun antu tanya kan, kamu masuk Cina kan? Saya kata saya tak. Betul. Tapi benda itulah yang macam ada kata tadi, adat budaya tu tetap kita boleh lakukan asalkan dia sesuatu yang tak bercanggah dalam kita kata syariat Islam tu sendiri, yang mana asalkan dia tak berkaitan dengan kita kata perayaan keagamaan kan, keagamaan itu sendiri kan. Contoh kita kata pakaian. Contoh kat Malaysia kita berbeza-beza kaum. Antara kita kata banyak negara ni apa keistimewaan Malaysia adalah ada banyak kaum. Yang besar kita kata Melayu, Cina, India. Lepas tu kita ada Bumi Putera yang banyak jenis orang asli, dan juga pakaian mereka pun berbeza-beza. Betul. Sebab tu bila kita dalam hari kemerdekaan, hari Malaysia, kita nampak berbeza kaum pun kami boleh pakai pakaian tradisional untuk kaum yang berbeza. Orang Cina boleh pakai sari, tak ada masalah. Orang India boleh pakai baju Melayu, tak ada masalah. Sebab itu pakaian. Pakaian dia bukan sesuatu yang kita kata keagamaan. Kecuali melainkanlah ada seseorang dia Muslim, tapi dia pergi pakai pakaian yang melambangkan simbol keagamaan. Nah, sudah tentu itu dalam dari segi Islam memang tak dibenarkan lah. Ya, betul. Itu yang saya teringat. Bukan tahun ni, saya rasa macam beberapa tahun yang lepas, dia jadi satu isu yang viral, yang mana ada di kalangan orang Muslim, kita kata Muslim yang perempuan, dia pakai baju sari dan waktu tu dia ada pakai
dia panggil apa tu? Tikar. Tika kan. Ada titik. Dia panggil macam ada titik dekat dahi tu. Yang mana benda tu ada yang dapat teguran daripada orang Hindu sendiri yang menegur orang Islam kita. Orang Islam kita yang mana dia bagi tahu bahawa benda tu adalah represent ataupun kita kata simbolik keagamaan. Jadi dia kata tak ada masalah untuk wanita Muslim nak pakai sari. Sebab apa? Itu adalah tradisional. Tetapi kalau nak pakai simbolik macam agama tu, itu yang tak boleh. Kan? Jadi dia satu, itulah satu kita kata benda yang menarik. Kita kata alhamdulillah kita hidup dalam sebagai rakyat Malaysia ni, pelbagai kaum dan agama masing-masing saling mengingati. Kan? Jadi bila macam kalau kita nak tengok macam manalah boleh kita kata orang Hindu tu boleh nak tegur orang Islam tu jangan pakai benda tu, kalau dia tak mengenali agama Islam tu macam mana kan. Jadi poin yang Adam sebut macam tadi pun dalam surah Hujurat tu, untuk kita saling kenal antara satu sama lain pun, itu satu benda yang sangat-sangat penting untuk kita sebagai kita yang kita duduk dekat Malaysia ni lah, dengan pelbagai kaum, pelbagai perayaan, pelbagai budaya. Jadi kalau kita takkan tahu apa pantang larang, bukan saja dalam Islam. Biasanya orang akan fikir, oh Islam ni tak boleh buat benda ni, Islam ni tak boleh buat benda tu kan, Islam boleh buat ni je. Tapi kita lupa, sebenarnya dalam bangsa lain pun, dia orang pun ada pantang larang dia orang. Kita kena faham dulu supaya kita tak buat sesuatu yang sensitif kepada agama mereka pula. Betul. Sebab contohlah kan, kita kata sebut pasal pakaian kan. Kalau contoh, kalau kita ada jiran kita yang kita berbangsa Cina, dia ada berlaku kematian. Antara pantang larang mereka adalah tak boleh pakai baju macam kuning ni tak boleh lah. Kuning tak boleh. Kuning merah kan tak boleh. Dia kena baju warna gelap, hitam, kelabu, itu dibenarkan. Atau putih pun boleh. Putih, yes. Sebab apa, dia macam represent kata kesedihan. Bukanlah kita kata kita percaya benda tu, tetapi sebagai satu kehormatan, kita kata hormat kepercayaan mereka atau kita kata budaya mereka. Kalau contoh kita nak ziarah, kita pakai baju macam ni, dia akan rasa offended lah, dia akan rasa marah. Bayangkan kalau contoh dia buat benda tu pada kita pula kan. Dia pakai datang, contohlah dia datang ke masjid, dia pakai seluar pendek. Kan? Dia kata apa? Sebab itu dia tak percaya pun bahawa pakai seluar tutup aurat tu adalah dia punya kepercayaan dia. Tapi kita boleh nampak bila mana dia orang datang ke masjid, surau, kita boleh nampak dia orang tetap tutup aurat. Sebab apa? Mereka faham itu adalah pantang larang bagi kita dalam agama Islam itu sendiri kan. Jadi sama juga untuk agama bangsa lain atau agama lain, kita kena tahu supaya apa? Supaya kita boleh nak create harmoni tu kan, nak create kita kata keselamat, kita rasa selamat lah kan. Kita duduk berbilang mangsa ni, at least sama-sama kita boleh bukan nak cari gaduh, kita nak duduk mesra sama-sama, kita nak buat bersama kehidupan kita pun, menjalani kehidupan kita pun, biarlah kita boleh bersama kat situ kan. So kunci utamanya kita katalah, kita hidup kat Malaysia ni berbilang kaum, kunci utamanya kita mengenali, kita saling menghormati. Betul. Nah itulah kalau kita lihat balik kepada sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda Rasulullah pergi ke Madinah, di situ pada asalnya ada orang Yahudi, kaum Hajraj, kaum Aus, berbeza kaum di situ pada waktu itu. Jadi apabila para muhajirin dan juga baginda sendiri berpindah ke sana, apabila mereka sampai di sana, benda pertama yang baginda Rasulullah buat adalah mewujudkan satu piagam Madinah. Dan kalau kita lihat piagam Madinah, dia ada persamaan dengan perlembagaan persekutuan kita di Malaysia pada hari ini. Tentang bila kita hidup dalam keadaan yang berbeza kaum, berbeza agama, apa antara benda yang kita kena jaga. Antaranya, contoh dalam perlembagaan persekutuan disebut, walaupun agama Islam adalah agama persekutuan, tapi agama lain bebas diamalkan. Betul. So, sama macam dalam piagam Madinah pun kata bahawa kita kata agama-agama lain pun boleh diamalkan. Okay? Dan of course dia akan ada perlindungan kat situ. Mereka boleh nak beramal dalam kita kata dalam rumah ibadah mereka sendiri pun boleh, tak ada masalah. Dan benda tu yang kita kata, macam orang kata tadi, ada persamaan kat situ kan. Dan kita kena meraihkan kat situ lah kan. Jadi kita kata alhamdulillah kita dah hampir 30 minit. Jadi kalau kita tengok daripada perkongsian tu, antara mudah kita kata secara kesimpulan yang kita boleh buat adalah kita
realitinya walaupun kita dah merdeka dah hampir tahun ni pun dah masuk di 67 tahun tapi still kita boleh nampak kenapa ada salah faham tu. Sebab apa? Sebab kita masih lagi tak cukup memahami antara satu sama lain. Mungkin barangkali kita kurang berinteraksi antara satu sama lain. Yang benda inilah yang sangat-sangat penting untuk kita buat. Kita antara tujuan kenapa kita buat suri dakwah tu adalah sebab kita nak bina hubungan tu sendiri. Kita nak bina the bridge, nak bina jambatan untuk orang saling masing-masing untuk saling berkongsi pendapat mereka, dia punya kerisauan mereka ataupun salah faham yang mereka ada, supaya at least kita boleh saling memahami antara satu sama lain, kan? Dan saya percaya kalau benda ni tak dilakukan, mungkin bukan saja orang non-Muslim ada banyak salah faham pada kita, kepada orang Islam, tetapi kita yang orang Islam sendiri pun akan ada banyak salah faham kepada kita kata kepada orang bukan Islam. Jadi benda tu adalah satu penting untuk kita nak berkenalan. Dan sebab tu saya percaya surah Al-Hujurat surah 9 ayat ke-13 tu adalah ayat yang sangat-sangat bagus untuk kita amalkan. Bukan sahaja kita baca tapi kita kena amalkan dalam kehidupan kita, iaitu dia punya key point adalah kita saling kenal antara satu sama lain. Dan kita suka atau tidak, Allah kata memang dia ciptakan ada pelbagai kaum, pelbagai bangsa, maka kita kena hormat ciptaan Allah, hormat kita perbezaan yang Allah telah siapkan telah beri kepada kita, bukan untuk kita nak bergaduh antara satu sama lain, tetapi untuk kita saling kenal antara satu sama lain, kan? So itu benda yang kita perlu amalkan. Kita kena berpegang teguh pada prinsip itu sendirilah. Betul. Kan? Jadi macam Aziz kata, kita kena berkenalan. Jadi antara cara macam mana kita nak berkenalan, mungkin melalui perbincangan kita dalam setengah jam ni memang tak dapat nak kongsi semualah. Banyak lagi benda yang kami nak kongsikan tapi disebabkan kesuntukan masa. Tapi jangan risau, bagi sahabat yang nak lebih mengenali masyarakat Cina, terutamanya dari segi pantang larang dia, kepercayaan dia, jadi insyaAllah kami akan menerbitkan satu buku yang Brother Firdaus Wong sendiri menjadi penulis dia, iaitu buku Cina Kiasu atau Kiasi. Mungkin tajuk ini nampak macam sensitif, ada perkauman, tapi insyaAllah dalam buku itu tak membincangkan tentang isu perkauman. Itu adalah buku untuk kita nak mengenali cara pemikiran, kepercayaan dan juga dari segi budaya, sejarah masyarakat Cina. Jadi untuk sahabat yang belum lagi dapatkan buku ni, sekarang kami tengah buka untuk tempahan. Jadi insyaAllah mungkin dalam 2 minggu lagi kami akan membuat pengiriman kepada mereka yang membeli. Jadi di situ ada kod QR yang sahabat-sahabat boleh scan untuk dapatkan, ataupun mungkin ada yang terlepas, boleh pergi ke link bio di TikTok Azim Street Dakwah. Di bio sana ada link, ataupun di Facebook pun kami ada berkongsi tentang link itu, boleh dapatkan. Dan di situ boleh juga lihatlah apa antara isi kandungan yang berada di dalam buku itu. Jadi untuk sahabat-sahabat mungkin ada yang berminat nak lihat ataupun nak sertai dalam street dakwah secara langsung, bukan melihat siaran langsung tapi terlibat dalam street dakwah secara langsung. Jadi insyaAllah pada hari Ahad ni, macam biasa pukul 2.30 hingga ke 5.30, saya, Bro Azim, kami akan berada di Bukit Bintang, di bahagian bawah monorail Bukit Bintang. Jadi kami akan di sana. Jadi sahabat yang nak sertai ataupun mungkin tak ada pengalaman sertai, boleh juga datang untuk lihat bagaimana kami boleh membuat street dakwah. Jadi insyaAllah mungkin dari sana anda dapat belajar antara contoh-contoh dan juga teknik untuk membuat street dakwah. Tapi kalau ada sahabat mungkin kata mungkin minggu ini tak free, tak apa. Setiap minggu kami memang akan berada di situ juga. Jadi kalau sahabat yang tak dapat sumbang tenaga, tak apa. Ada juga caranya. Kita kata dakwah ni dia dinamik. Ada banyak benda yang kita boleh buat. Yang tak dapat sumbang secara tenaga, boleh sumbang melalui cara dari segi kewangan. Bukan kita untuk nak derma banyak-banyak. RM1, RM2 bergantung kepada keadaan. Jadi di skrin anda ada satu QR code. Sahabat-sahabat yang ingin membuat sumbangan, boleh scan ataupun screenshot QR code ni untuk membuat sedikit sumbangan bergantung kepada kemampuan masing-masing. Jadi saya rasa itu saja untuk perkongsian saya dan juga Bro Azim pada malam ini. Jadi insyaAllah kita jumpa pada episod seterusnya di minggu hadapan, hari Rabu pukul 8 hingga pukul 8.30 malam. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.